Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita nak tengok satu lagi topik bertajuk hydration. Okey, apa yang dikatakan dengan hydration? Air merupakan major komponen untuk setiap tisu yang kita ada, daripada darah kepada tulang dan semua di antaranya. Tak ada organ kita yang tak memerlukan air. Semua memerlukan air. Air diperlukan oleh semua organ yang bekerja. Senarai penyakit dan gangguan yang boleh disebabkan oleh masalah dengan bekalan air kita sangat mengagumkan. Seperti organ lain, sumber air boleh jadi sihat dan functioning, atau ia boleh jadi tak mencukupi untuk melakukan tugasnya dengan baiklah. Jika kita beri perhatian kepada air minuman yang kita minum dan juga kesihatannya, kita juga dapat meningkatkan kesihatan, kita juga dapat meningkatkan peluang untuk hidup dengan lebih baik. Kita secara automatik dapat merasai manfaat yang menakjubkan lah. So semua bergantung kepada air yang kita minum. Ia antara cara paling mudah untuk baiki kehidupan kita. So air ni antara kerja part untuk kesihatan lah. Selain daripada makanan, air juga sangat-sangat penting. Okey, apa yang dibuat oleh air dalam tubuh badan kita ni? Okey, air dalam tubuh badan kita wujud dalam banyak bentuk. 3 suku daripadanya disimpan dalam dinding 17 trilion sel kita, dan mungkin terdapat juga cecair berbeza yang mengalir dalam badan kita. Tambahan cecair intestinal sekitar sel kita, gastric juice, mucus, bile, saliva, lymphatic, dan cecair yang berada dalam bola mata kita dan sekitar otak, spinal cord, dan semua pada asasnya adalah air. Pandangan lama tentang air, ia seperti pengisi, dia seperti bekas lah. Ia seperti bahan pembungkus, barangan yang memegang semua bahan pepejal dan menghalangnya daripada bertembung antara satu sama lain. Sekarang kita faham air mempunyai peranan. Ia bukan nutrisi tapi mempunyai fungsi penting kepada setiap sistem tubuh badan kita. Kita fikir tubuh badan kita ni makhluk yang kukuh walaupun bahan keringnya minoriti. Kita tengok tubuh badan kita ni, kita tengok dia macam bumi kan. Kalau kita tengok dia berbentuk solid, tapi bumi terdiri daripada air sama seperti kita, tapi kita fikir ia terdiri daripada rock solid. Tidak begitu, dan kita juga seperti air sungai yang mengalir. Kita juga seperti cecair lah. Tapi agak menakutkan lah untuk kita bayangkan diri kita ni umpama seperti air kan. Sebab tu sebelum ni saya ada sebut, tubuh badan kita ni dia bukan macam patung, dia bukan statik. Dia seperti air sungai yang mengalir. Sebab setiap sel kita, darah kita, dia akan bertukar. Setiap 3 bulan ataupun 4 bulan dia akan bertukar. Kita lihat, bila kita tengok, kita lihat dalam cermin, ia tak cair. Dan kita pegang tubuh badan kita dan ia solid. Itu sendiri, dia kata ia sendiri menunjukkan kejadian kita ni magic lah, satu magic. Dekat sini air ni simple saja, lightweight molekul yang terdiri daripada cuma dua atom, hidrogen dan satu oksigen, dan ia boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Air ni boleh membentuk pelbagai rupa lah, dan mempamerkan begitu banyak sifat pelik dan tidak seperti yang lain di planet ini. Bagaimana liquid dan masih boleh mencipta permukaan dan membentuk dan kekal integritinya. So bagaimana bagaimana air ni menentang graviti, travel up pokok dan tumbuhan daripada tanah ke langit. Bagaimana pepejal boleh terapung di antaranya. Even sains juga tak boleh menjelaskannya lah. So air adalah sebahagian besar daripada apa yang menjadikan kita ajaib. Keajaiban tersembunyi di depan mata. Keajaiban yang bukan sahaja hanya di wajah. Ia berada di kulit, di rambut, organ, otot, lemak dan tulang 22%. Contohnya seperti tulang sumsum kita, kuku kaki kita, otak kita, nervous system kita. Keajaiban yang berada di sekeliling kita, ia adalah kita. Air ni terlibat dalam setiap sistem dan setiap event dalam tubuh badan kita. Tiada apa yang berlaku tanpa air. Airnya juga berfungsi sebagai bahan pengangkut. Semua dalam tubuh badan kita yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain diangkut oleh air ni. So kalau macam kita tengok balik hormon kita pun dia terbahagi kepada 2 jenis yang boleh diangkut dengan air, yang larut air, yang satu larut fat kan. So air juga boleh mengangkut hormon-hormon ni lah. Di dalamnya terdapat rangkaian saluran air yang luas dan dengan banyak anak sungai dan saluran. Air adalah pengangkut untuk setiap nutrisi, hormon, chemical messenger, enzim, elektrolit dan nadi otak. Air juga mengiringi makanan daripada mulut ke saluran pencernaan dan memecahkannya sewaktu ia turun. Banyaklah fungsi air ni, kalau tak ada air memang matilah kita kan. Dan kita patut berterima kasih kepada proses yang disebut sebagai hidrolisis.
tenaga elektrik air membatalkan ikatan kimia nutrisi yang terkandung dalam makanan kita. Tenaga elektrik air lah yang membatalkan ikatan kimia tu tadi. So menjadikannya tersedia untuk digunakan oleh tubuh badan kita. So daripada makanan yang solid tu dipecahkan dan boleh diserap sebagai nutrisi lah pada tubuh badan. So daripada usus, darah, plasma, 92% air membawa nutrisi kepada sel kita. Tapi sel tidak hanya menunggu untuk ambil nutrisi. Thanks to yet another process, disebut sebagai osmosis. Air dalam sel dan air di sekitarnya bekerjasama untuk dapatkan nutrisi yang melepasi membran ni. Mana semua kehidupan dijalankan. Ia umpama sel-sel itu adalah lautan kecil air masin mengandungi semua bahan kimia yang mengekalkan kita. Dalam sel kita terdapat mineral, garam, elektrolit dan air untuk membentuk tenaga elektrik yang akan meningkatkan mitochondria power plants of cell. Semua yang kita buat, the spark of life itself, tapi ianya tak boleh dibuat dengan air. So kehidupan kita sendiri, tubuh badan kita sendiri bekerja dengan air ni lah. Air juga adalah pusat kawalan kepada suhu badan kita. Ia menyimpan haba seperti sistem tenaga suria. Apabila perlu, air akan menyejukkan tubuh badan kita dengan peluh atau panaskan mereka melalui tenaga elektrik. Dia juga kontrol suhu. Tubuh badan kita juga mengawal suhu lah. So kalau kita membeluk, kita dalam cuaca, kita berada dalam cuaca sejuk, badan kita, proses elektrik berlaku untuk panaskan badan kita. Kalau kita dalam keadaan panas, tubuh badan kita akan memproses tubuh badan kita untuk menyejukkan tubuh badan kita. That's why dia keluar peluh semua tu. Ia juga bertanggungjawab untuk membuang benda asing yang dihasilkan dalam sel. Proses yang berlaku dalam dinding sel seperti tenaga dihasilkan, metabolisme, semua meninggalkan serpihan dan membawa detrite kehidupan melepasi membran sel ke dalam aliran darah kita ke hati dan buah pinggang, di mana ia boleh ditapis. Kemudian air membawa waste produk keluar daripada tubuh badan melalui air kencing lah. Tapi bila anda cantik secantik yang boleh, itu petanda anda berada dalam keadaan baik di bahagian dalam. So kesihatan ni dia tak boleh dibuat-buat, dia tak boleh tipu. Kalau kita sihat, kita akan nampak kita sihat. Even kita boleh tengok dekat kuku kita, kalau kita sihat akan nampak semua cantik. Tapi kita tak boleh tipu dengan kesihatan ni. Pada 2007, kajian dijalankan University of Missouri, Columbia Nursing School. Walaupun tahap kekurangan air tak dapat dikesan, boleh menurunkan tahap oksigen tisu yang menjejaskan penyembuhan dan tingkat kaji kita luka. Sebanyak mana kita perlukan air, kita juga kehilangan air dengan begitu banyak. Air juga boleh hilang melalui hembusan nafas yang membersihkan kita daripada sisa gas buangan lah. Melalui setiap titik peluh yang menyejukkan kita waktu panas, di mana semuanya berfungsi dengan betul. Melalui aliran secara terus air mata kita, air liur yang memastikan mata dan mulut serta tekak kita berfungsi dengan baik lah. Dan sudah tentu di proses penyingkiran biasa, orang dewasa biasanya hasilkan 1 liter ataupun separuh air kencing setiap hari, dengan sebahagian besar pengeluaran berlaku pada waktu siang. Kita kehilangan hampir 1 liter air ataupun separuh melalui kulit, bergantung kepada banyak mana kita perlu atau dalam muka dan hembusan nafas. Tidak seperti lemak, kita tak simpan air dalam tubuh badan kita. Ia sentiasa mengalir melalui kita masuk dan keluar seperti pasang surut. Berdasarkan survei yang dijalankan Federal Center of Disease Control, 7% dewasa dilaporkan tak mengamalkan air yang cukup. Dan mereka yang berusia 55 tahun dan perlukan lebih banyak air mendapat kurang air berbanding yang muda. So dia kata untuk sesetengah orang minum air yang kurang mungkin tak membawa apa-apa kesan lah. Tapi jika air tu sangat penting kepada banyak proses dalam kehidupan, kurang air adakah ia tidak menjadi masalah? Memanglah setengah orang kalau kita tanya minum air ni tak penting mana pun kan. Tapi kalau kita tengok balik, banyak proses dalam tubuh badan kita memerlukan air yang sangat banyak. Kesihatan kita bukan hanya tertumpu kepada makanan, sebab kita tahu tubuh badan kita juga penting untuk kita mendapat air yang cukup. So kalau kita tengok recommendation daripada Alpha itu sendiri, dia minta kita minum 3 liter air sehari. Tapi 3 liter tu sebenarnya kalau dah 2 liter pun cukup dah untuk sehari, untuk kita nak dapatkan air tu. So kalau boleh kita banyakkan minum air ni, bergantung kepada keperluan jugalah. Dahaga, kalau kita dahaga kita minum. Macam tu je, semudah itu saja. So air ni sangat-sangat penting. Nak sebab tu kita cuba mencari kualiti. Air pun dia ada kualiti dia juga. So yang the best, kalau kita boleh invest kepada air mineral, kita dapatkan air mineral. Sebab dalam air mineral tu kita tahu ada kandungan-kandungan dia, seperti kata kalsium, apa lagi, sodium. Dia ada mineral-mineral yang penting dalam air mineral tu untuk kerja-kerja elektrolit dalam tubuh badan kita. Kita nak manfaat benda tu. Tapi kalau kita minum air kosong saja, dia tak adalah bahan-bahan dalam tu.
Okey, itu saja untuk topik air ni, apa yang air buat dalam tubuh badan kita dan kenapa kita memerlukan air ni. Okey.